Assalamualaikum dan salam serakku sayang, bersama saya Alfairez Jumurin. Tumpuan berita hari ini. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah meneruskan lawatan rasmi ke Sarawak dengan melawat Muzium Budaya Borneo Kuching pada Selasa. Raja Permaisuri Agong tiba di muzium tersebut kira-kira jam 5 petang dan disambut isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumani Tun Tuanku Bujang. Baginda berkenan melawat muzium terbesar di Malaysia dan kedua terbesar di Asia Tenggara itu bagi melihat dan merasai sendiri keistimewaan pameran sejarah semula jadi, arkeologi dan budaya yang ada di Sarawak termasuk keindahan seni dan kraf. Berkeluasan lebih daripada 6,000 meter persegi ruang pameran dan lebih kurang 31,000 meter persegi keluasan lantai Muzium Budaya Borneo yang baru sahaja dirasmikan dan dibuka kepada umum itu akan menjadi destinasi wajib dikunjungi pelancong yang tiba di negeri ini. Turut mengiringi baginda dalam lawatan itu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah serta isteri Datin Sri Zuraini Abdul Jabbar dan Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Terdahulu, Raja Permaisuri Agong berkenan mengunjungi syarikat Jasmine Jawahar, sebuah premis menjual pelbagai jenis kain dan songket yang cantik di samping menawarkan harga yang berpatutan di Lebuh India Kuching. Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK menjalin kerjasama dengan Maidin Mohammed Holdings Berhad Maidin melalui program AIS Sarawak Care bagi membantu golongan warga emas di negeri ini. Program seumpamanya ini adalah bagi menjaga kebajikan dan meningkatkan ekonomi serta kualiti hidup masyarakat Sarawak, khususnya golongan warga emas. Majlis pemeteraian kerjasama tersebut telah disempurnakan oleh Menteri KPWK, Datuk Seri Fatimah Abdullah dan Pengarah Urusan Maidin, Datuk Wira Dr. Amir Ali Maidin di Maidin Petrajaya pada Selasa. Menurut Datuk Seri Fatimah, beliau amat mengalu-alukan keterlibatan semua pihak di dalam menjayakan program Kenyalang Gold Card KGC dalam menyediakan manfaat dalam bentuk diskaun, rebat dan lain-lain kemudahan daripada pelbagai organisasi dan sektor komersial. Tambah beliau, setakat ini sebanyak 330 syarikat telah berdaftar menjadi rakan strategi KGC dan jumlah ini dijangka berubah dari semasa ke semasa. Seramai 267,172 orang telah memohon kad KGC setakat 28 Februari 2022, mewakili 84.81% daripada jumlah keseluruhan warga emas di Sarawak, merangkumi 315,000 orang. Selanjutnya, kontingen Sarawak akan menyertai kesemua 31 jenis sukan yang dipertandingkan dalam Sukan Malaysia SUKMA, edisi khas di Kuala Lumpur yang akan berlangsung pada bulan September hingga Oktober depan. SUKMA 2022 edisi khas akan mempertandingkan 16 jenis sukan wajib dan 15 sukan pilihan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sudah tiba masanya atlet-atlet di negeri ini harus bersiap siaga dari segi fizikal dan mental sebelum berlangsungnya tamasya berkenaan kelab. Of course, every time we face this tournament, which is the largest national sport tournament in Malaysia, we must come prepared. If you are not prepared, then there's no point in sending those athletes. We don't go for SUKMA as passengers. We don't go for SUKMA for a holiday. This is my reminder to all the sports bodies. This is also my reminder to the sports coordinators, who are our link between Sarawak Sports Corporation and the Sport Association. We want to see each sport association get their athletes prepared. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Perjumpaan Menteri bersama Persatuan Sukan SUKMA ke-20 Majlis Sukan Negara 2022 di Kuching pada Selasa. Dalam sidang media pula, mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu tidak kurang daripada 1,000 orang ahli kontingen Sarawak termasuk para atlet dan pegawai akan berada di tamasya tersebut. Atlet plus official, jumlahnya, the final number kita akan hanya tahu selepas kita dapat maklum balas daripada peserta-peserta. Tapi saya percaya tidak kurang daripada
tidak kurang daripada 1,000 lah. Atlet plus official. Atlet saja saya rasa kalau mengikut sukma lepas kemungkinan lebih kurang 800 ataupun 700 ya. It is always like that. Keperkembangan di Betong, seramai 49 pelumba berjaya menamatkan Ulu Layar Adventure Challenge Run yang berlangsung pada malam Sabtu bertempat di pekarangan RTC Betong Simpang Layar. Ia merupakan anjuran Saberkas Cawangan Layar dengan kerjasama Pejabat Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Bahagian Betong dan Sibu Road Runners. Larian sejauh 42 km nyata bukan mudah apabila pelumba perlu mengharungi jalan Ulu Layar yang berbukit bukau di mana garisan penamat adalah di Rumah Panjang Melabu Bair, Ulu Layar, Betong. Perlumbaan dilepaskan pada jam 8.30 malam dan majlis penyampaian hadiah disampaikan Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Adun Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu pada Ahad. Dalam ucapan ringkasnya, beliau amat berbesar hati kerana larian itu telah mendapat sambutan menggalakkan bukan sahaja dari Betong malah dari Kuching, Sibu dan Miri. Katanya perlumbaan itu juga mendapat sokongan kementerian di bawah payung program Sarawak Aktif bagi membentuk masyarakat yang cergas. Dalam perkembangan sama, pada sebelah petang, Datuk Gerald telah menyempurnakan majlis penyampaian hadiah pertandingan sepak takraw sempena Ulu Layar Adventure Challenge Run. Kejohanan Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Melabu Bair itu disertai sebanyak 10 pasukan. Berakhir saingan, pasukan penebak Warrior A telah dinobatkan Johan selepas menewaskan Sadok Hunter. Manakala tempat ketiga dan tempat keempat disandang Sadok Fighter dan BLTC A. Berikut pula di Limbang, Risda memainkan peranan penting dan bertanggungjawab melaksanakan pembaharuan kepada masyarakat pekebun kecil di negara ini. Timbalan Menteri Dua Pembangunan Luar Bandar Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah berkata, ini untuk memastikan segala maklumat dan ilmu pengetahuan dikongsi dan disebarkan kepada kumpulan sasar dengan tepat dan cepat. Risda dan pekebun kecil mempunyai peranan yang saling berhubungan, terutama dari segi ekonomi, keusahawanan dan sosial agar dapat digembleng bagi memastikan kelestarian pekebun kecil dalam industri getah negara kekal mampan. Beliau berkata demikian dalam penutupan program Hari Terbuka Keluarga Risda Peringkat Negeri Sarawak 2022 di Rumah Intai Kampung Menuang pada Sabtu. Mengulas penganjuran program ini, Datuk Hasbi yang juga Ahli Parlimen Limbang memberitahu program ini sebagai satu bentuk sistem penyampaian berkesan kepada masyarakat pekebun kecil. Program ini juga memberi manfaat kepada pekebun kecil dan ahli isi rumah AIR melihat potensi dalam bidang pertanian, keusahawanan, teknologi, pendidikan dan bidang lain yang berkaitan serta berkongsi idea, pengalaman serta teknologi terkini yang berkaitan agar dapat digunakan dalam kehidupan pekebun kecil. Di Sarike, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion telah menyantuni program Randau Digital Sarawak di Rumah Nyuka, Lubuk Lembah, Ulu Sarike pada Selasa. Pelbagai pengisian dan acara diadakan antaranya sesi taklimat mengenai Sarawak ID, Portal Kerajaan Sarawak, Perkhidmatan Bantuan Kebajikan dan juga program People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity atau lebih dikenali sebagai PANDE. Program Randau #Digital Sarawak di Rumah Nyuka itu turut menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan dan swasta yang telah menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Datuk Amar Jaul dalam ucapannya menaruh harapan agar program itu mampu dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk di sekitar untuk mengetahui serta memahami perkhidmatan dan juga bantuan yang disediakan kerajaan. Beliau menjelaskan walaupun Sarawak kini dalam proses menggunakan kemudahan teknologi digital, namun kerajaan Sarawak tidak melupakan mereka yang tidak mempunyai akses kepada kemudahan internet. Ujarnya untuk tujuan itu, perkhidmatan kaunter disediakan di servis Sarawak serta pejabat-pejabat kerajaan agar rakyat masih dapat melaksanakan sebarang urusan yang antaranya termasuk pembayaran bil dan cukai tanah serta permohonan skim bantuan kerajaan. Terdahulu, Datuk Amar Jaul telah melawat tapak pusat pentadbiran bersepadu IAC, Sarike dan mendengar taklimat ringkas daripada Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak berkenaan tahap pembinaan bangunan setinggi 12 tingkat itu. Beralih ke laporan COVID-19,
Sarawak mencatatkan 828 kes positif baru pada Selasa sekaligus meningkatkan jumlah kumulatif kepada 296,728 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 286 kes kategori 1, 531 kes kategori 2, 4 kes kategori 3, 2 kes kategori 4 dan 5 kes kategori 5. Kes-kes baru ini dikesan di 36 daerah di Sarawak seperti tertera. Kenyataan sama juga memaklumkan terdapat 3 kes kematian baru akibat wabak itu dengan 2 kes dilaporkan pada 27 Mac 2022 melibatkan seorang lelaki dari Bintulu dan Kuching, manakala 1 kes dilaporkan pada 28 Mac pula melibatkan seorang lelaki berumur 67 tahun dari Serian. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai diingatkan untuk tidak leka dan terus patuhi SOP. Salam UKAS.